Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-178. Alhamdulillah. Okey, tajuk kita hari ini adalah zakat kunci keberkatan. So anda tahu tak manfaat dan juga fadilat apabila kita menunaikan hak Allah, kita bantu golongan asnaf yang memerlukan. InsyaAllah banyak barakah dan kelebihan yang akan kita perolehi. Okey, Alhamdulillah. Boleh tolong share, boleh tolong seru dan thank you kepada semua yang tolong share dan tolong support apa yang Soleha live kan hari ni. Hai, Waalaikumsalam, Nur Syahidah Hamidi. Hai, Rosyazwani. Okey, Alhamdulillah, thank you yang tolong share. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dahulu dan berdoa semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, hai, Waalaikumsalam, Angga Masyita. Okey, thank you. So, tajuk kita hari ni adalah zakat kunci keberkatan. Seperti semua kita sedia maklum, zakat, membayar zakat adalah rukun Islam yang kelima. So, bila dah masuk dalam rukun Islam, hukumnya adalah wajib. Kewajipan ke atas kita umat Islam yang dah cukup haul. Sebagaimana kita tahu zakat ni ada banyak jenis. Zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas, zakat tanaman, zakat simpanan, zakat apa lagi? Macam-macam lagi jenis zakat yang mana kalau dah menepati syarat dan juga cukup haul, wajib untuk kita tunaikan. Zakat fitrah, zakat fitrah yang kita tunaikan selalunya bermula daripada bulan Ramadan sehinggalah pagi di hari Syawal. So kita wajib tunaikan zakat kerana zakat ini adalah kunci keberkatan. Di mana kalau kita tunaikan hak Allah dan kita tunaikan hak orang lain yang memerlukan, siapa yang memerlukan zakat ni? Zakat diperlukan oleh golongan asnaf. Di mana golongan asnaf terbahagi kepada golongan fakir, golongan miskin, ibu tunggal, anak yatim, golongan fisabilillah, pelajar. So semua ni sangat-sangat memerlukan bantuan keuangan. Sebenarnya zakat ni telah bermula daripada zaman para sahabat lagi. Daripada zaman Abu Bakar, daripada zaman Saidina Umar. So mereka telah memulakan sistem zakat, iaitu ada baitul mal yang untuk menguruskan harta-harta lebihan kepada mereka yang memerlukan ni untuk bantu kepada orang yang lebih layak. Di mana kita kadang-kadang kita ada lebihan harta kan. Macam emas, kalau dah cukup berapa emas yang kita pakai, emas yang kita simpan, semua tu wajib ditunaikan dan dibayar zakat 2.5%. Contoh kalau zakat perniagaan, zakat pendapatan 2.5% tu daripada keuntungan yang kita dapat kalau kita buat bisnes online, wajiblah kita keluarkan zakat. Sebabnya bila kita keluarkan zakat ni, sebenarnya dia mencuci harta kita. Dia akan meletakkan kita, keyakinan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana di sini ada konsep berkongsi rezeki. Di mana kita tunaikan hak Allah, kita bantu golongan yang memerlukan, dan alhamdulillah, the more you give, the more you get back.
Kalau sedekah hukumnya adalah sunat. Kalau zakat hukumnya adalah wajib. So kalau wajib ni kalau kita tak buat, kita berdosa. So kita kena cek balik, ada tak harta aku, harta simpanan, kod-kod ada harta pusaka, harta simpanan emas yang tak pakai tu dah cukup haul tak untuk aku tunaikan bayar zakat. So kita kena sendirilah cakna cakna harta kita, simpanan kita, KWSP kita tu macam mana, berapa jumlahnya, berapa nilainya. Jangan kita terlepas pandang, jangan kita abaikan perkara-perkara macam ni. Sebab perkara macam ni lah sebenarnya kadang-kadang rezeki kita ni, kita pelik. Kenapalah rezeki aku sempit? Kenapalah rezeki aku stuck? Kenapalah rezeki aku bocor? Rupa-rupanya kita tertinggal tanggungjawab kita untuk bayar zakat. So Allah dah arahkan kita, rukun Islam yang kelima ni wajib untuk semua umat Islam tunaikan. Kalau kita dah cukup dah syarat. Tetapi yang menjadi isunya sekarang ada yang confused. Macam mana kalau saya tak tahu berapa jumlah bilangan saya sebelum-sebelum ni, saya dah berniaga lama dah. So saranan Solehah, bayar je lebih. Zakat bayar lebih tak ada masalah. Tak ada cakap berdosa pun nak bayar lebih. Bayar lebih itu lebih bagus. Di mana kita ada tahu kan, kita ada banyak lebihan harta, lebihan wang. And then kita zakatkan lebih. Setiap hari bayar zakat. So tak ada masalah. Kadang-kadang kita tak tahu. Masa kita berniaga dulu-dulu, lagi-lagi kita tak pernah cakna kan. Macam Solehah pun lepas kenal FTR, lepas Solehah bersama dengan Circle FTR, barulah mula bayar zakat pendapatan. Kita berbisnes ni kena bayar zakat pendapatan. Untung daripada perniagaan ni, berapa peratus yang kita kena perlu bayar. Kalau risau untuk cover masa-masa yang terdahulu, boleh bayar lebih, tak ada masalah. Okey, yang seterusnya, zakat ni sebenarnya dia bersihkan harta kita daripada sumber-sumber syubhah. Kadang-kadang kita tak tahu dari mana hasil rezeki aku ni. Adakah rezeki aku ni patuh syariah? Perniagaan yang aku buat sebelum ni, contoh kalau kita jual skincare, adakah model-model yang aku promotkan, guna gambar model yang cantik-cantik tu, adakah mereka menutup aurat sempurna? Kadang-kadang kita tak cakna pun, kita dok post je gambar model free hair, tak pakai tudung, tak tutup aurat, nampak leher, nampak lengan, nampak macam-macam lagi. So kita dah jatuh berdosa. Jadilah saham dosa kering, yang mana kita anggap, yes, saya nak jual produk ni, saya nak jual barang ni. Sampaikan kita tak heran langsung orang tu tutup aurat ke tidak, produk kita yang kita promote tu adalah patuh syariah ke tidak, marketingnya macam mana. So kalau kita ada masalah bertimpa-timpa, kadang-kadang sebab kita terlepas pandang part ni, aurat orang yang kita dok promote tu kita tak ambil peduli langsung, kita tak cakna. Sebab tu rezeki kita bocor. Dan cara untuk kita cover balik, untuk cover balik kesilapan-kesilapan kita, banyakkan wakaf, infak harta ke jalan Allah, banyakkan tunaikan zakat, supaya lepas ni kita lebih cakna sumber rezeki yang masuk dalam kehidupan kita untuk kita kongsi dengan anak kita, untuk kita bagi dekat mak ayah mertua kita, mak kita di kampung tu adalah daripada sumber rezeki yang halal, yang bersih, yang halalan thayyiban. Yang syubhah ni lah hendak kita elakkan. Jangan kita bila tahu benda tu dah orang kata confused lah, tak tahulah sumbernya dari mana, eloklah tinggalkan. Lebih baik kita cari perniagaan dan sumber yang memang jelas-jelas halal, yang memang kita tengok depan mata macam mana marketing dia tu, macam mana cara perniagaannya, macam mana cara dia, adakah patuh syariah atau tidak. Kalau tak patuh syariah tu, eloklah tinggalkan. Sebab kita tak nak rezeki kita menjadi rezeki yang syubhah, rezeki orang kata rezeki bocor makin banyak, sebabnya kita tak ambil peduli, kita tak cakna, kita tak tabayun. Dalam Islam memang mementingkan konsep tabayun, di mana kalau kita tabayun, iaitu siasat. Tabayun tu dalam bahasa Arab siasat. Kita siasat dari mana, kepada siapa hendak disalurkan. Sebagai contoh, jual minuman, and then tetapi minuman yang kita jual tu memudaratkan, minuman tu memabukkan, minuman tu akan menyebabkan ramai yang kerosakan akal fikiran dan sebagainya, membahayakan kesihatan. So eloklah tinggalkan perniagaan tu yang mana boleh memberikan impak dan juga efek kepada keburukan sikap serta kehidupan orang lain tu semakin parah. Elok tinggalkan. Dan zakat ni dikatakan kunci keberkatan kerana
bila kita bayar zakat sebenarnya kan, kita sedang suburkan harta kita. Kita sedang kembangkan institusi Islam, di mana muamalah, konsep keuangan Islam ni kita sama-sama majukan. Di situlah dikatakan bagaimana nak majukan keuangan Islam. Sekarang ni kita guna mata wang apa? Semacam emas kan. Emas adalah antara aset yang takkan susut nilai. Sebab tu kita digalakkan simpan emas. Simpan emas ni adalah sesuatu yang baik, di mana kita boleh dalam waktu yang sama kita saving, kita berjimat cermat, kita tahu manfaat daripada emas dan sebagainya. So sekarang ni lah, sebab kita tak tahu in long term keadaan kita macam mana, zaman kita nanti berubah, adakah mata wang masih digunakan. Kalau macam emas memang digunakan sepanjang hayat, insya-Allah. Zakat sangat-sangat menyuburkan harta kita. InsyaAllah kalau kita risau rezeki kita sebelum-sebelum ni, keluarkan zakat, wakafkan segala apa harta yang kita ada. Contoh kita ada banyak emas, kalau dipakai tu emas daripada hujung lengan ni sampai ke bahu ni penuh, wajiblah keluarkan zakat. Dan jangan kita nanti di hari akhirat kita dituntut segala apa harta kita, macam pakaian kita, pinggan mangkuk kita dekat dapur tu, apa lagi, bekas tembikar apa semua tu, hendaklah kita kalau kita tak guna, elok sedekahkan je. Jangan duk simpan, nanti dekat hari akhirat nanti kita akan disoal. Kenapa banyak pinggan mangkuk kau tak guna, tetapi kau duk simpan je? Lebih baiklah sedekahkan. Mungkin ada lagi orang yang lebih memerlukan. Sedekahkan, hadiahkan. Apa benda yang kita sayang, kalau kita memang tak gunalah. Kalau kita guna tak ada masalah, bolehlah simpan. Dan lagi satu, zakat ni sebenarnya dia mengajar kita erti kesyukuran. Di mana kita tahu, kita sekarang ni Alhamdulillah Allah berikan kita rezeki yang melimpah ruah. Tapi di side orang lain, ada lagi orang lain yang diuji dengan tak ada makanan, kelaparan, kebuluran. Waktu yang sama terdetik dekat hati kita, ya Allah, bersyukurnya aku. Allah tak pernah putus-putus berikan aku rezeki makanan. Allah tak pernah putus-putus berikan aku rezeki keuangan. Ada je order masuk. Ada je orang bagi duit. So dekat sini akan mendidik jiwa kita bersyukur dan tanamkan rasa kesyukuran yang sangat tinggi. Sebenarnya ramai lagi orang yang diuji di luar sana. Tak ada tempat tinggal, tak ada makanan, tidur pun tak menentu. Kadang-kadang kena basah hujan, kadang-kadang kena panas terik matahari. So kita bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan ni. Dan bila kita berkongsi rezeki dengan orang, dengan jalan kita keluarkan zakat, sebenarnya kita sedang menggembirakan jiwa-jiwa yang sedang bergantung harap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dari zaman para sahabat, memang Baitul Mal, pusat-pusat zakat ni memang telah dibina untuk membantu golongan yang betul-betul susah, betul-betul sakit. Macam ada golongan wanita yang sakit, dah tak boleh keluar bekerja. Ada lelaki yang OKU, yang perlu dibantu. Anak-anak ada yang cacat penglihatan, cacat tubuh badan. Inilah golongan yang kita nak bantu. Kanak-kanak, anak yatim piatu, kecil-kecil dah kematian ibu bapa. Anak-anak yang nak hafal Al-Quran tu tak ada tempat tinggal. Lalu di sinilah pusat-pusat zakat mengambil peranan untuk membantu golongan-golongan ini untuk sama-sama merasa bahagia, merasa sedikit rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dikongsikan bersama-sama dengan saluran zakat ni. So bersyukur sangat kita kan. Bila duk tengok berita anak-anak yatim dapat pakaian sekolah baru, dapat buku baru, dapat katil baru. Ya Allah, Masya Allah. Seronok sangat tengok. Bahagianya muka mereka. Sedangkan waktu mereka tak ada apa-apa pun, masih terpancar senyuman dan kesyukuran di wajah mereka. Kita diuji sikit, kita merungut. Kita diuji sikit, kita duk membebel-bebel, komplain sana sini. Mereka dari kecil dah biasa susah. Bila dapat pertolongan-pertolongan macam ni, Masya Allah, betapa gembiranya mereka, siap menangis lagi. Cuba anda tengok rancangan-rancangan bersamamu ke, rancangan bersama Ustaz Abid Liu ke, betapa ramai sangat orang susah, tetapi mereka masih lagi tersenyum, bahagia, bersyukur. Masih lagi terpancar riak-riak wajah bahagia di hati mereka. Sebab
bagi mereka cukuplah ada Allah bersama dengan mereka. So bila zakat ni kita keluarkan, memang kita nampak barokah kehidupan. Kita berkongsi bahagia dengan ramai orang, ramai jiwa yang merasa bahagia sebab apa yang kita keluarkan ni. So jangan berkira-kira nak keluarkan zakat, sebab kadang-kadang ada orang sakit nak perlukan pembedahan berpuluh-puluh ribu. And then bila kita keluarkan zakat dan bantuan sedekah dan sebagainya, sedikit sebanyak sebenarnya meringankan bebanan mereka. Dan bantuan-bantuan yang kita keluarkan sekarang ni lah yang akan bantu mereka nanti, yang akan bantu diri kita di hari akhirat, di mana kita mudahkan urusan orang, Allah akan lebih mudahkan urusan kita. Sebab tu hidup ni jangan duk berkira-kira, jangan kedekut, jangan bakhil, jangan pentingkan diri. Hidup kita dekat dunia ni adalah kita kena lebih fikir pada side orang lain. Kita ada apa yang kita ada sekarang ni, kita dah bersyukur. And then kita nak bahagiakan orang lain pula. Sebab tu kalau nak dikatakan kenapa aku perlu kaya, kenapa kita perlu berbisnes bersungguh-sungguh, kenapa kita kena majukan keuangan Islam, kenapa kita kena majukan ekonomi Islam, inilah dia. Kita nak bantu ramai orang. Kita nak bantu jiwa-jiwa yang sedang menangis sekarang, yang sedang tak ada tempat tinggal, yang sedang kesakitan. Inilah yang kita nak bantu. Dan Allah akan permudahkan niat yang murni ni, insya-Allah semuanya akan dipermudahkan jalan dakwah kita. So jangan putus asa. Setiap apa yang kita usahakan ni pasti akan berbuah hasilnya di hari akhirat kelak. Contohlah keringat-keringat kita, peluh-peluh kita yang keluar sekarang ni, di hari akhirat akan bertukar kepada emas, akan bertukar kepada naungan yang akan memayungi kita nanti di hari akhirat. Kita bersusah dekat dunia tak apa. Yang penting nanti dekat akhirat kita balik tempat tinggal kita, kita akan merasa bahagia, kita akan merasa kesenangan yang Allah telah janjikan buat mereka yang beriman dan beramal soleh, yang lebih memikirkan hak orang lain berbanding dengan keperluan diri sendiri. Okey. So setakat ini sahaja perkongsian Solehah hari ini. Segala kesilapan harap dimaafkan, dan Solehah sentiasa mendoakan anda semua sentiasa dalam rahmat Allah, dalam perlindungan Allah. Jaga diri baik-baik, insya-Allah. Jaga nyawa kita, jaga amanah umur yang berkat yang Allah bagi ni, semoga dapat dimanfaatkan kepada ummah. Semoga dapat dimanfaatkan kepada ramai orang. Nyawa kita ni Allah bagi ni untuk kita berkhidmat untuk agama Islam, insya-Allah. Okey, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.